Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan penangkapan 2 orang datuk gara-gara sindiket diesel lebih 200 juta ringgit. Wah, ini paling banyak kita temui hari ini. 200 juta ringgit, bukan 2 juta ringgit, bukan 100 ringgit, bukan 20 juta ringgit. 200 juta ringgit, bayangkan. Bagaimana ada orang yang begini? Mungkin inilah sebabnya orang terlalu benci dengan Anwar Ibrahim. Sebab SPRM begitu lantang, begitu hebat menangkap penjahat-penjahat yang suka makan duit rasuah, suka makan duit rakyat, suka mau sakau duit rakyat. Saya yakin inilah hasilnya apabila kita ada pemimpin negara yang benar-benar mahu berjuang menghapuskan penyalahgunaan dan juga rasuah, penyelewengan. Bukan satu jumlah yang kecil. Bayangkanlah, sejak bila agak-agaknya 2 ekor datuk ini melaksanakan perbuatan ini. Kenapa kita panggil ekor? Sebab hanya penjahat yang sanggup dipanggil seperti itu. Merugikan kita. Jadi bolehlah disamakan dengan binatang kerana mereka tidak berhati perut, mengambil keuntungan yang sepatutnya rakyat dapatkan. Jadi dua orang datuk dicekup dalam sindiket seludup diesel lebih 200 juta ringgit. 2 individu yang bergelar datuk antara yang ditahan dalam operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membenteras penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan kerugian melebihi 247 juta ringgit. Wow, ini sungguh banyak. Saya rasa, saya ulang sekali lagi, mungkin ini sebabnya ramai orang tidak suka dengan Anwar. Bukan sebab Anwar tidak menjalankan tugas, tapi dia terlalu baik dan terlalu tegas menangani rasuah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan dulu saya kongsi dengan Anda semua, ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan dan menghancurkan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang halal ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga lulus KKM ni melalui nombor telefon saya yang tertera. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda selama ini. Saudara, 2 individu yang bergelar datuk itu antara yang ditahan kerana penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan kerugian 247 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, sindiket tersebut beroperasi menggunakan syarikat sah berlesen namun disokong oleh elemen kongsi gelap. Syarikat ini bukan syarikat tidak berlesen, tetapi syarikat berlesen yang telah menyalahgunakan lesen mereka untuk tujuan penyeludupan. Setakat ini, tiada maklumat mengenai penglibatan VIP, namun 2 daripada yang ditahan memiliki gelaran datuk, katanya dalam sidang media. Menurut Azam, siasatan yang digerakkan sejak tahun lalu itu adalah hasil maklumat awam yang kemudiannya dianalisis secara menyeluruh oleh bahagian risikan SPRM. Azam berkata sindiket tersebut juga didapati menjalankan operasi penyeludupan secara licik sehingga menyukarkan pengesanan oleh pihak berkuasa. Penyelewengan diesel dilakukan secara sistematik, termasuk menggunakan kemudahan logistik seperti kapal tangki dan sokongan dari jaringan yang beroperasi dalam kawasan strategik seperti Bintulu, Sarawak. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan minyak termasuk dari pihak nelayan kemudian dipindahkan secara tidak sah untuk dibawa keluar menggunakan laluan tersusun untuk mengelakkan pemantauan pihak berkuasa, katanya. Azam turut menegaskan bahawa siasatan masih berjalan
dan beberapa akaun syarikat serta individu terbabit sedang disiasat untuk tempo sehingga 10 tahun ke belakang bagi mengesan unsur pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Katanya lagi, SPRM juga menjalankan siasatan secara proaktif dengan kerjasama LHDN dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi mengenal pasti jumlah cukai yang dielak serta subsidi yang disalahguna. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya telah didedahkan tarikh sebenar pilihan raya negeri Sabah yang dinanti-nantikan. Ada yang menjangkakan bulan Ogos, ada yang menjangkakan bulan September atau bulan Oktober. Tapi akhirnya HJJ mengumumkannya hari ini. PRN Sabah, Dewan Undangan Negeri akan dibubar sebelum temat penggal November ini, kata Haji Jinor. Inilah tarikh muktamad yang beliau nyatakan. Dewan Undangan Negeri Sabah, DUN Sabah, akan dibubarkan sebelum ia terbubar secara otomatik bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN 17 yang dijangka berlangsung pada tahun ini. Jadi makna kata tiada penambahan waktu atau tiada masa tambahan. Yang bermaksud tidak ada permohonan untuk pelanjutan masa bagi apa-apa yang berlaku dalam DUN Sabah. Maknanya kita akan teruskan undian pada tahun ini juga. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, keputusan itu mesti dilakukan kerana tempoh penggal Dewan Undangan Negeri Sabah akan berakhir pada November ini. Itu Jabatan Kaji Cuaca yang ramal hujan, tetapi soal pembubaran kita yang tentukan. Kita tidak ada pilihan sebab tempoh Dewan Undangan Negeri Sabah terbubar sendiri pada bulan November ini. Jadi kita mesti adakan sebelum itu, katanya ketika ditemui pemberita selepas menghadiri konvensyen mahasiswa Sabah di Dewan KDCA di sini pada Ahad. Menurut Haji Ji, pengumuman rasmi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah itu akan dibuat tidak lama lagi dan beliau meminta semua pihak bersabar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita bodoh dan tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit tapak dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita jadi bijaksana, apabila imun badan kita seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya, mungkin ini jawapan kepada doa Anda selama ini yang mahu bebas daripada masalah kesehatan dan sembuh daripada masalah kesehatan Anda. Saudara, kata Haji Ji lagi, memang tidak lama lagi. Sabarlah, tunggu. Kalau cuaca ini terang, kita bubarlah. Cuaca baik nanti, katanya sambil berseluruh kepada pemberita. Ditanya sama ada Dewan Undangan Negeri DUN Sabah mungkin dibubarkan seawal Oktober ini, Haji Ji hanya menjawab ringkas dengan meminta sokongan kepada kerajaan yang dipimpinnya ketika ini. Untuk rekod, Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubar secara otomatik pada 11 November ini selaras dengan peruntukan perlembagaan negeri. Dalam pada itu, Haji Ji turut menjawab soalan mengenai cadangan dasar subsidi pembayaran balik pinjaman PTPTN untuk pelajar di Sabah. Kata Haji Ji, kita sekarang sedang buat kajian untuk membantu mereka yang masih berhutang dengan PTPTN. Mengikut laporan awal, lebih 100,000 orang terlibat. Jadi kita sedang teliti berapa peruntukan diperlukan untuk meringankan bebanan hutang mereka. Keputusan akan dibuat dalam mesyuarat kabinet nanti, katanya.
Mengulas sama ada bantuan itu akan dilaksanakan sebelum PRN, beliau berkata kerajaan negeri akan berusaha mempercepatkan proses tersebut. Kalau boleh secepat mungkin lagi bagus. Ini bukan gula-gula pilihan raya, kita bercakap soal membantu rakyat, tetapi mesti ikut aturan yang perlu dilakukan kerajaan, katanya. Selain itu, Hajiji berkata kerajaan negeri juga sedang meneliti cadangan menyediakan pendidikan percuma kepada pelajar di IPT yang dimiliki Yayasan Sabah. Kerajaan negeri mempunyai sebuah universiti di bawah Yayasan Sabah, yaitu College University Yayasan Sabah dan College Teknologi Yayasan Sabah. Kita fikirkan untuk memberikan pendidikan percuma kepada penuntut di sana termasuk yuran yang akan ditanggung kerajaan negeri, katanya. Ditanya mengenai jumlah pelajar yang bakal menerima manfaat tersebut, Hajiji berkata ini melibatkan semua penuntut di kedua-dua institut tanpa sebarang pengecualian. Berapa ramai pelajar yang ada, itulah yang kita bantu. Kita tidak boleh pilih-pilih, katanya, sambil menambah inisiatif itu berkemungkinan dapat dilaksanakan seawal pengambilan baharu tahun ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan pula dengan satu berita. Rafidah Ibrahim yang selama ini dianggap hero kampung Sungai Baru, yang ramai orang anggap seperti seorang yang betul-betullah berjuang untuk kampung Sungai Baru, akhirnya satu perkara terdedah pula. Ini berkait dengan satu saman fitnah yang pernah dihadapi oleh Rafidah Ibrahim, dan saman fitnah itu telah pun ada keputusannya. Hari ini akhirnya Rafidah Ibrahim hanya ada 7 hari untuk membayar balik ganti rugi sebanyak Rp281.200. Dalam diam, kita tak tahu pula, rupa-rupanya Rafidah Ibrahim ini ada case yang dia perlu bayar ganti rugi Rp281.200. Tapi yang ini dia tak risau pula. Dia risau pula tentang orang punya tanah, orang punya rumah, dan sebagainya. Jadi, apa ceritanya di sebalik ganti rugi yang perlu dibayar oleh Rafidah Ibrahim ini? Beliau diminta untuk menjelaskan ganti rugi sebanyak Rp281.200 dalam tempo 7 hari dari hari kepada seorang ahli perniagaan berhubung kes saman fitnah pada 4 tahun lalu. Perkara itu membabitkan keputusan Mahkamah Tinggi di sini pada 31 Julai 2024 yang membenarkan saman fitnah oleh Datuk Haris Embong 48 tahun dan syarikatnya Aris Prop Holdings dan Berhad terhadap Rafidah 39 tahun. Oh, rupa-rupanya ini membabitkan saman fitnah. Jadi, adakah ini adalah petunjuk bahwa Rafidah Ibrahim ini memang terlibat banyak fitnah sehingga dia sudah kalah dalam saman fitnah ini? Aduh, susah juga untuk kita terjemahkan apa yang berlaku sekarang ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun Transofector ini adalah yang menguatkan imun badan kita, menyeimbangkan imun badan kita, dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, ia akan menyeimbangkan imun badan kita dan akan menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh berakar dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan ialah
Menurut firma Israel Partnership yang mewakili Haris dan syarikat yang menjalankan perniagaan produk sejuk beku Aris Burger itu, mereka berkata Rafidah perlu membayar ganti rugi sebanyak RM100.000 kepada Haris dan RM150.000 kepada Aris Prop Holdings. Katanya mahkamah juga mengarahkan penyanyi berkenan selaku defendant membayar kos keseluruhan sebanyak RM30.000 dan yuran peruntukan sebanyak RM1.200. Menurutnya, notis pertama telah diserahkan kepada Rafidah melalui firma guaman terdahulu pada 19 September 2024. Namun, sehingga kini gagal mendapat sebarang maklum balas. Memang beginikah sikap Rafidah nih? Tidak mahu terima saman fitnah. Kalau saya tak silap, Mahfuz juga, Khalid Samad juga telah pun menghantar surat saman berkait dengan kenyataan fitnah juga. Tapi apa yang berlaku tidak sampai kepada Rafidah. Coba mengelak. Jadi apa yang berlaku, inilah dia. Tiada maklum balas daripada pihak Rafidah. Susulan itu, firma Israel berkata, jika Rafidah gagal membayar ganti rugi dalam masa 7 hari dari tarikh tersebut, tindakan lanjut akan diambil. Sementara itu, peguam Muhammad Israel Khairi yang mewakili Planatif mengesahkan perkara berkenan ketika dihubungi media pada Isnin. Notis pertama dihantar kepada firma guaman bagi pihak Rafidah di Shah Alam pada 20 Ogos tahun lalu bagi menuntut pembayaran berkenan seperti diperintahkan Mahkamah Tinggi. Notis kedua pula dihantar kepada firma guaman di Gombak yang baru dilantik Rafidah pada 19 September lalu. Notis berkenan menyatakan ia mengambil maklum bahawa surat bertarikh 20 Ogos tahun lalu kepada firma guaman mewakili defendant tidak mendapat sebarang maklum balas. Sementara itu, Haris dalam satu kenyataan berkata, banyak masa telah diberi kepada Rafidah untuk menyelesaikan tuntutan. Tindakan sewajarnya akan diambil jika beliau gagal membuat pembayaran atas jumlah yang dinyatakan. Tuntutan yang dibuat ini bagi membersihkan imej saya dan syarikat atas tuduhan fitnah berkenan, katanya. Dalam saman yang difailkan pada Oktober 2021, Haris mendakwa Rafidah yang juga pempengaruh media sosial telah menerbitkan 2 hantaran di Facebook pada 21 September dan 18 Oktober 2021. Ia berhubung isu keengganan membayar hasil kerja selebriti itu. Pada 31 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi di sini mengarahkan Rafidah membayar ganti rugi RM250.000 kepada usahawan dan syarikat terbabit. Hakim Dr. John Lee Kyun Ho alias Muhammad Johan Lee berkata, Mahkamah mendapati hantaran kedua yang diterbitkan defendant di media sosial ialah bersifat fitnah kerana perkataan yang digunakan telah mendedahkan planatif kepada kebencian, cemuhan atau penghinaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.